وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat Rumi 44, Jawi 15. Jawi 15 13 daripada bawah. 13 daripada bawah. Muka surat 15, 13 daripada bawah. Muka surat 44 Rumi. Yang Rumi itu 44. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan apabila membaca bismillah, dan apabila dibacanya bismillah, bismillah, dan apabila membaca Fatihah, dan apabila membaca Fatihah kat situ, tapi bolehlah bismillah, boleh dekat aja tu, kan bismillah boleh lah, atas sikit atas sikit. Kita duk bahas apa ni? Kita duk bincang berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang. Kita bukan bincang berkaitan dengan sah batal dah. Kita cerita berkaitan dengan sempurnanya sembahyang tu. Macam mana sempurnanya sembahyang tu? Dia kena zahir dan batin. Zahir dan batin barulah sempurna. Dan kita bahas sebelum-sebelum ni kan, kita cerita pasal angkat tangan. Ketika angkat tangan tu macam mana, kemudian Allahu Akbar tu nak apa, muqaranah dia kata. Kemudian membaca subhanakallahumma, apabila membaca subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Betul? Yang keempat pula tu, apabila membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ta'awuz, aku pohonkan di kau, engkau lindungkan dan engkau peliharakan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni kena kutuk. Maksud rejam adalah jauh daripada rahmat Allah. Dan apabila membaca bismillahirrahmanirrahim, maknanya tu, aku minta tolong dengan nama engkau, aku minta tolong dengan nama engkau pada tiap-tiap satu pekerjaanku. Itu yang kalau kita tengok bismillah tu, bisba tu kan dengan isim tu nama. Jadi dengan bismi, dengan nama Allah, kita tabarruk, kita mengambil keberkatan daripada nama Allah. Sebab tu kita baca bismillah. Kemudian ialah yang mempunyai lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk dengan memberi rezeki. Yang itu makna Ar-Rahman. Dah bahas dah panjang. Lagi kasih sayang akan segala hambanya yang mukminin. Yang tadi segala makhluk, termasuk kafir ke, kafir, Islam dan sebagainya. Allah bagi rezeki dengan sifat Rahmannya. Kemudian
lagi kasih sayang segala hamba ni yang mukmin saja, yang beriman saja. Itu dia nak terang berkaitan dengan rahim. Kemudian baru masuk yang malam ni. Maka apabila membaca Fatihah, ialah lepas bismillah tu baca Fatihah hingga akhirnya, hingga akhir Fatihah tu, maknanya dia ambil dia rangkum sekali. Kita baca Fatihah, maknanya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Segala puji bagi Allah, mujurlah, terima kasih banyak-banyaklah, syukurlah pada Allah. Allah ni siapa? Tuhan yang jadikan aku, jadikan kita. Tuhan jadikan kita apa? Syukur banyak-banyak Tuhan yang bukan yang jadikan. Syukur banyak-banyak, segala puji bagi Allah, syukur banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak pada Allah yang tiada menjadikan, bukan menjadikan, yang tiada menjadikan, yang tak jadikan aku. Jadikan aku apa? Apa syukur sangat ni? Daripada orang yang dimurkakan. Syukurlah Allah tak jadi kita ni orang yang Allah murka. Syukur dia kata kat situ. Dan orang yang dustakan, dan orang yang mendustakan Allah, Allah tak jadikan kita. Kat situ pun kita dapat faham lah. Yang kita dapat patuh perintah Allah, tinggal larangan Allah, bukan sebab kita lah. Bukan sebab kita fikir kita pandai, bukanlah. Sebab Allah yang buat kan. Dengan kasih sayang Allah jadikan kita, Allah tidak jadikan kita orang yang Allah murka. Allah juga. Tapi kalau Allah nak jadikan kita orang yang Allah murka, boleh je. Tapi Allah jadikan kita bukan orang yang Allah murka. Dan orang yang dustakan, boleh je Allah nak jadikan kita, kemudian kita dustakan Allah, boleh je, macam orang kafir. Tapi Allah tak jadikan kita. Nampak tak? Semua tu bukan usaha ikhtiar kita, bukan pilihan kita tu. Pilihan ke? Mana ada pilihan? Kita lahir-lahir terus Melayu Islam lah. Kita lahir-lahir terus Melayu Islam. Saya dah sebut sebelum ni dalam kelas akidah, yang mana orang Melayu ni untung sangat-sangat. Saya tak ingat, saya tak sebut lagi kat sini. Sebab dalam kelas akidah je. Orang Melayu ni untung sangat-sangat. Sebab agama kita dengan Islam dia gabung sekali, kan? Kat sini tak sebut lagi kan? Dah ke belum? Kalau pernah dengar mungkin kelas akidah. Antara satunya bangsa yang sekali dengan agama kita, bangsa kita Melayu. Nak jadi Melayu mesti kena Islam. Jadi kenapa jadi macam tu? Kenapa Allah buat macam tu kat kita? Kenapa Allah takdirkan jadi macam tu kat kita? Sebab kita ni malah fikir. Kita malah fikir tentang ketuhanan. Sangat malas. Kita suka fikir benda lain. Bab Tuhan kita malah fikir. Dan kita malah bercakap. Tapi zikir rajin. Zikir tu bukan bercakap bab Tuhan. Zikir tu maksudnya dia ulang-ulang wirid. Akhir sekali jadi zikir kan. Subhanallah, alhamdulillah. Itu bukan bercakap pasal Allah. Saya maksudkan orang kita ni malah bercakap tentang Allah, tentang Tuhan. Malas. Tentang Tuhan macam mana? Macam mana sifat mendengar Allah? Ada pernah cerita macam tu? Kedai kopi tepi pantai tu, kopi yang sedap tepi pantai tu. Pernah cerita kat situ, duduk Allah ni maha mendengar. Macam mana mendengar Allah? Kau faham macam mana? Pernah cerita? Kau belajar kan? Orang belajar lah. Kau tak belajar jangan bercakap. Orang tu sedar kan? Dia belajar lah. Maksud kau masuk kelas kita kan? Masuk kelas ni kan? Dah masuk tak bab Allah tu maha mendengar? Dah ha? Macam mana Allah maha mendengar? Tak ada pernah bincang. Apa beza mendengar kita dengan mendengar Allah? Mendengar kita dengan alat. Mendengar Allah tidak dengan alat. Alat tu macam mana pula? Alat gegendang. Dan mendengar kita banyak terbatas. Cerita kat kedai ni, maknanya orang tu sukalah benda tu. Sebab dia cerita sampai ke kedai. Kalau kedai pun dia cerita, agak-agak masjid, garanti semua akidah. Kalau kedai pun cerita. Ini kalau kedai pun tak cerita, kat masjid lagi lah payah nak cari yang akidah. Buktinya cubalah cari. Pergi dekat mana-mana kat sini, tulis tulis, ambil jadual kuliah. Cuba tengok berapa banyak akidah. Cuba sebulan tengok sebulan ada banyak akidah. 1, 2. Akidah ni apa ni? Dia ada akidah umum. Akidah umum ni cerita pasal umum lah. Kita kena betul-betul pastikan kita berpegang dengan agama Islam. Itu akidah juga, tapi akidah umum. Bahawasanya Allah itu Tuhan yang sebenar, akidah umum. Ini bukan akidah umum. Akidah yang khusus tu, yang cerita satu-satu. Fardu ain lah. Bukan yang fardu kifayah. Tak payah cerita tinggi-tinggi. Ta'alluq pun tak payah lah.
Bukan tak payah, tak perlu nak bincang sampai ta'alluq. Ta'alluq apa? Tanjiz hadis, tanjiz qadim. Tak payah sampai tahap tu. Itu belajar baguslah. Cuma cakap benda-benda simple. Allah Maha melihat kan. Melihat Allah tu macam mana? Kita pakai biji mata, tak ada biji mata kita boleh melihat tak? Macam Allah macam mana pula? Tak ada bincang pun. Sesama. Menandakan kita malas nak cakap pasal ketuhanan. Malas. Malas ingat. Beramal, rajin. Beramal, terbaik. Faham amal, faham amal. Lepas sembahyang, ada orang minat itu. Lepas baca Quran, ada orang minat itu. Tapi kalamullah, Quran tu kalamullah. Kalam tu kata-kata, kan? Kalam tu kata-kata lah. Kalamullah, kata-kata Allah. Macam mana Allah berkata-kata? Tak pernah bincang. Kalau belajar, faham, alhamdulillah. Nak faham mana boleh duduk dengar kuliah, lepas tu faham tak boleh. Dia kena balik cerita lagi. Macam mana? Dia mesti punya. Habis tu Quran ni kalamullah, maknanya Allah bercakap keluar tulisan ke? Nak cakap yang tu benda simple macam tu pun tak boleh nak jawab. Maknanya kalamullah tu tulisan lah. Sebab alif lam mim kalamullah kan? Tu ke kalamullah? Tu kertas. Tu dakwat. Dakwat tu pun baru dicipta, baru dibuat. Takkan kalam Allah baru? Kalam tu apa? Kata-kata macam mana? Ke kata-kata Allah tu bila kita baca alif lam mim, macam tu ke Allah berkata-kata? Tak pernah bincang. Mana kita nak kenal Tuhan kita? Tak pernah bincang pun. Kita ni mujur lah. Allah takdirkan kerana pemalasnya kita bincang, bercakap pasal akidah, pasal ketuhanan. Tu tak cerita kerasulan lagi tu. Ketuhanan dan kerasulan. Tapi bukan cerita Nabi berperang, bukan yang tu. Cerita khusus Nabi. Bukan cerita Nabi tubuh badan macam ni. Bukan. Khusus Nabi, akidah. Nabi ni dia cerdik kan? Dia cerdik. Macam mana cerdik Nabi? Mesti wajib cerdik ke? Wajib akal ke? Wajib syarak ke? Tu. Sebab dia jangan salah faham. Bab sirah orang suka cerita, bab Nabi juga. Bukan yang itu. Jadi bila kita malah hanya kita ni, maka Allah takdirkan untuk nenek kita terfikir perkara ni, dan dia gabungkan sekali agama dan bangsa. Macam mana dia buat? Masuk kot raja-raja lah kot kan. Macam mana asal usul dulu kan? Kan dulu raja-raja dia, raja pun masuk Islam, paramir suara tak paramir suara lah tu kan. Masuk Islam lah, itulah Muzaffar Shah tak Muzaffar Shah. Saya sebut ingat. Jangan lain tak ingat lah. Mangkat di Julang lah. Tu je ingat. Apa benda pun tak ingat sebenarnya. Tapi adalah cerita akhir sekali datang pendakwah-pendakwah Islam ni, dia menyelit ke situ. Masuk dakwah kepada raja-raja, sultan pula. Masa tu tak nama sultan lah kot. Sebab sultan tu bahasa Arab kan. Mungkin nama raja lah kot. Jadi kemudian untuk akhir sekali dapat pegang yang rakyat semua Islam. Lepas tu pula nak buat perlembagaan, buat gitu gini-gini. Dia pun selit lagi masuk. Tak boleh. Melayu mesti Islam. Mana boleh? Bangsa dengan agama berbeza lah. Melayu tak semestinya Islam lah. Tak mesti Melayu mesti Islam. Tidak lah. Cina mesti kafir. Tak lah. Sebab bangsa. Tapi kita punya bangsa, kita punya Melayu mesti Islam. Mujur. Lepas tu kita Islam. Kalau kita kena fikir macam mana? Kalau kita ni lahirkan orang Korea, orang Taiwan, sepek macam tu. Macam mana? Macam ni, bangun-bangun apa panggil? Lahir-lahir duduk macam tu je di sana. Macam mana kita agak-agak? Tak tahulah. Memang cerita sampai mati Nak fikir Tuhan sebab dia agama apa? Buddha ke apa? Agama dia orang lah. Tak kisahlah agama apa. Bukan Islam lah. Jepun bukan. Malah ada orang di Jepun, di negeri-negeri daerah tertentu, negeri-negeri tertentu di Jepun, nak cari kiblat payah, nak cari makan payah, ada tertentu je ada masjid-masjid tu. Masuk kalau pergi situ, Allah punyalah payah, Islam tak ada. Kalau kita lahir kat situ, fikir pasal Tuhan. Memang macam tu sampai mati. Mujur kita. Sebab tu disebut kat sini. Ni penting dia kata kat sini. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan daku, Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang Allah murka, dan daripada orang yang Allah dan orang yang dustakan Allah. Lepas tu dia kata, ni dicerita pasal Fatihah, iaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi Fatihah tu alhamdulillahirabbil alamin. Puji Ar-Rahmanir Rahim, puji Allah. Maliki yaumiddin, puji. Boleh juga kita kata statement pun boleh, puji pun boleh. Statement tu macam Tuhan yang memiliki segala-galanya lah, memiliki hari pembalasan. Tu semuanya statement boleh kata juga, pernyataan. Tapi boleh juga kita kata puji. Pujilah tu Tuhan Allah yang mempunyai kuasa ke atas hari pembalasan. Macam pujilah kan, hebat. 3 dah.
Malik yaumid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru doa, iaitu bukan doa lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih lagi puji. Tapi engkau aku minta pertolongan, puji ke doa? Masih lagi puji. Hanya engkau aku sembah, puji. Hanya engkau aku minta pertolongan, puji. Masih lagi belum doa, masih belum minta. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Situ baru minta, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maknanya puji 4 kali ya. Bismillah dulu, campur bismillah 5 kali ya. Campur bismillah. Bismillah puji. Kan? Jadi lepas 4 kali tu puji baru minta. Maknanya biar minta pula ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 ayat. Maknanya nak minta 2 ayat, nak minta 2 perkara. Sebenarnya 2 perkara tu satu perkara juga, kita boleh gabung. Tapi 2 ayat, tapi kena puji 5 kali. Tu contoh kita nak doa daripada Fatihah. Kalau kita nak doa, jangan cepat, ya Allah ya Tuhanku, jangan cepat. Puji dulu, lepas tu doa satu je. Alamak. Nak doa satu, puji 10. Kalaulah Fatihah ajar kita nak doa 2 ayat, puji 5 kali, kita puji 10 kali, minta satu. Lagilah mantap. Lepas tu banyakkan puji. Lepas tu last kali Allahumma wa sallallahu. Allahumma satu je. Allahumma tu minta lah. Satu je. Yang lain semua puji. Ya puji. Lagi mantap lah. Teknik tu lagi mantap. Cara untuk minta tu lagi mantap. Puji. Minta satu. Puji banyak. Betul sepatutnya. Alhamdulillah wassalatu pada Rasul. Puji lagi. Istighfar samalah puji juga. Allah Sayyidul istighfar, la ilaha illa anta. Ayat-ayat Quran boleh macam-macam. Puji, minta satu. Cuba try tengok. Kita puji sikit, alhamdulillah rabbil alamin wassalam ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma. Puji satu je. Sekali paling banyak 2 lah, campur selawat. Selawat pun kira puji lah kat Rasul. Kan? 2. Tapi minta Allahumma direct. Puji banyak. Itu cara Quran ajar kita, cara dia. Okay. Jadi apa yang minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tu minta. Kan? Lepas minta siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Kan? Lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kat situ dah. Iaitu ghairil maghdub, bukan jalan maghdub yang dimurkai Yahudi dan bukan jalan dallin, sesat. 2 tak nak. Tu kat situ dia ada, kat situ dia kata yang tiada menjadikan daku daripada yang dimurkakan. Yang dimurkakan tu Yahudi. Maghdub tu maksud yang dimurkakan Fatihah. Dan orang yang dustakan tu iaitu sesat. Dustakan tu sesat lah. Dia, yang Allah telah dustakan dia, kan? Dia telah mendustakan Allah itu sendiri. Betul lah dia dustakan. Dia kata Nabi Isa tu Tuhan, tak dusta. Dia kata anak Tuhan, tak dusta. Nabi Isa tu anak Tuhan, dusta lah. Jadi mana orang tu orang yang mendustakan Allah. Okay? Jadi itu apa dia? Nasrani. Iaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tu dalam Fatihah, kita minta satu je. Tak nak jadi Yahudi Nasrani. Maknanya besar tu jangan jadi Yahudi Nasrani. Sebab dalam Fatihah tu yang dia ulang setiap kali semayang, tak baca tak sah semayang. 4 rakaat 4 kali. Sebenarnya sunat pun wajib baca, kalau tak baca tak sah. Tiba-tiba sebab satu je, tak nak jadi Yahudi Nasrani. Kat situ yang kalau boleh Nabi dia ada satu perangai tu. Perangai lah kita katakan, sikap. Iaitu kalau boleh sama dengan orang Yahudi dengan Nasrani, dia tak nak. Walaupun tak salah. Tak nak. Tak salah. Nak berbeza. Antaranya Nabi larang kita cukur janggut simpan misai satu. Ulama kata larangan makruh. Nasib baik. Mazhab Syafi'i makruh. Nasib baik. Yang kedua, simpan kat bawah ni. Bawah ni je ada. Ini semua cukur. Pernah tengok cerita orang putih pun ada kan tak? Bawah ni je dia tinggal janggut dia. Janggut yang lain ni cukur. Semua cukur. Yang ni ada.
Itu Pondan Maghribi. Tak saya cuba type Pondan Maghribi, cuba Google. Macam tu ada tinggal kat sini. Ada lagi beberapa perkara yang kalau berbeza je Nabi kita tak nak. Walaupun tak salah pun. Mana salah? Nabi kita berbeza. Jadi kita pun kena amalkan cara macam tu. Sebab tu dulu kalau ingat, topi sudu haram. Dulu dalam 100 tahun. 100 tahun macam lama sangat. Ya kot, 100 tahun lebih kurang. Kalau tak pun 80 tahun lepas. Topi sudu tu haram tau. Topi sudu tau. Topi tu lah. Apa dia panggil? Topi sudu lah. Topi sudu. Dia ada com tu. Orang utara panggil com. Dia ada depan tu. Ada. Jadi tak kisahlah buat macam ni ke, buat sengit ke ni ke, bukit ke belakang ke, tak kisah. Waktu tu haram tau. Haram. Ulama waktu tu fatwa haram. Mungkin 100 tahun dulu. Paling-paling pun 50 tahun dulu. Saya tak tahulah berapa, tapi memang dulu haram. Dan malah ada kitab yang katakan haram. Tapi sekarang taklah. Kenapa dulu haram? Sebab waktu tu tak ada orang tak. Waktu tu semua orang kafir pakai macam tu. Kalau pakai macam tu mesti orang kafir. Dia macam Sami punya baju bukan jubah dia yang kuning tu. Kan tokca. Sini panggil tokca tu kan. Pakai yang tu. Ada ke orang biasa pakai? Tak ada. Bila pakai tu haram. Waktu tu topi sudu tu hanya dua orang je pakai. Sekarang lama-lama tak ada dah. Dah pernah juga lama lagi pada tu seluar pun haram. Lama lagi pada tu pakai seluar haram. Lelaki pakai seluar haram. Sebab waktu tu orang lelaki semua tak pakai seluar. Seluar macam tu, macam yang kita dah pakai. Jean lah, slack tu. Lama boleh. Kenapa jadi gitu ni? Sebab tak nak menyerupai Yahudi Nasrani. Waktu tu dua orang je pakai. Macam tu. Lama pakai dah. Kalau pakai pun tak nampak Yahudi Nasrani dah. Lepas tu pula lelaki boleh pakai, perempuan haram pakai. Haram pakai. Lama perempuan boleh pakai. Jangan syarat, jangan ketat lah, itulah inilah. Nampak perubahan. Kenapa dia berubah hukum tu? Kerana satu je, tak nak jadi Yahudi Nasrani. Sebab kalau pakai je nampak Yahudi, pakai je nampak Nasrani. Nampak tu maksud pakai je Yahudi macam tu. Pakai je topi, ini orang Nasrani, orang Kristian nak pakai ni. Tak boleh pakai. Macam tu lah. Macam yang terbaru yang masih lagi sebelum ni ada dengan haram, sekarang dah jadi makruh dah. Pergi kubur atau pergi tempat-tempat yang orang mati ni pakai baju hitam. Dalam cerita berlambak, cerita Melayu. Itu Nasrani. Kalau Nabi ada waktu mesti Nabi larang. Bukan salah. Kalau dia dah pakai baju hitam, pergi je lah. Nak macam mana? Tapi kalau nak kena balik tukar baju hitam, kau kenapa? Kan nampak? Dekat situ. Tak nak jadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan tak nak jadi Yahudi Nasrani. Macam pun tak nak. Dia pakai apa? Aku tak nak pakai macam dia. Nanti macam serupa. Cuma tak sampai tahap haram. Ada yang tahap haram, ada sampai makruh, ada tahap bolehlah arus. Dia tengoklah kekuatan perbuatan ataupun pakaian ataupun apa yang dia buat tu. Okey. Pernah dulu saya dengar dulu rap pun haram. Muzik rap. Ni cerita orang lelaki lah. Jangan cerita bab masuk orang perempuan bab nyanyi, panjang pula cerita. Ni yang cerita lelaki. Nyanyian dia tak sampai tahap haram. Dia nak cakap makruh, lara, tu cerita lain. Cuma secara umum okey je. Rap haram. Sebab waktu tu rap ni golongan orang kulit hitam, negro yang Kristian tu lah. Adalah dia punya. Jadi dia cakap je, tapi jadi sedap. Dia cakap je. Aku boleh cakap, tu boleh cakap. Saya tak sedap. Sekarang dah okey dah balik. Okey, boleh. Sebab dah tak kira dah. Semua agama, semua bangsa dah duduk rap. Dari segi bab lara, bab menghabis masa tu tak nak cerita, tu cerita lain. Macam itulah. Banyaklah berubah kerana tak nak jadi Yahudi Nasrani. Dalam Fatihah ada. Ni jawab dia. Tetapi jadikan daku di atas jalan anbiya. Tak nak jadi orang Yahudi Nasrani, tak nak serupa dengan Yahudi Nasrani, tak nak jadi orang yang Allah murka, tak nak jadi yang orang yang Allah murka, tak nak jadi orang yang mendustakan Allah, tak nak jadi. Habis tu nak jadi apa? Ni. Tetapi jadikan daku, Fatihah je kan ni, di atas jalan anbiya dan syuhada dan siddiqin. Jadikan aku atas jalan. Maksudnya biar aku ni tak nak tiru Yahudi Nasrani, aku nak tiru nabi-nabi. Bila sebut nabi-nabi sekali dengan rasul lah, syuhada, orang mati syahid, nak tiru tu perangai dia orang tu, dan siddiqin, orang-orang yang benar, siddiqin. Dia ada satu lagi, salihin. Tak ada salihin.
Boleh bagi dobit salihin. Sebenarnya lebih kurang je. Anbiya tu mestilah soleh, syuhada tu mestilah soleh, siddiqin orang yang benar tu mestilah soleh kan. Tapi tambah salihin. Sebab apa saya suruh tambah salihin? Tambah tu bukan tambah ni dobit lah, cek. Bukan tambah. Tak ada tambah. Pengarang tak tulis lah. Maksudnya dobit lah. Seperti bintang ke apa. Tambah satu lagi iaitu salihin. Sebab dia kata tetapi jadikan daku di atas jalan anbiya, syuhada dan siddiqin, itu adalah Fatihah juga. Soalannya Fatihah ada ke? Ada ke anbiya? Mana ada? Syuhada pun tak ada, siddiqin pun tak ada. Ambil kat mana? Dia ambil kat sini. Dia ambil kat siratal ladzina an'amta alaihim. Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Biar dulu kejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak nak jadi orang yang kau murka, tak nak jadi orang yang sesat. Tak apalah. Yang nak jadi orang yang nak jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kita tak terfikir ke siapa yang telah Allah bagi nikmat? Maknanya dah mati lah. Yang telah. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang jalan yang Allah telah beri nikmat? Itulah anbiya, syuhada, siddiqin. Tapi bolehkah kita main cakap macam tu aja? Tak boleh. Dia ada dalam Quran juga. Jawab dia dekat, saya sempat dobek ni, dekat surah An-Nisa ayat 69. Itu jawab surah Fatihah. Jawab siratal ladzina an'amta alaihim dekat surah An-Nisa ayat 69. Jawab dekat situ. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin tak payah jawab lah, dah faham dah, bukan Yahudi Nasrani. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang macam mana aku nak, yang jalan yang kau bimbing aku ya Allah, nak jalan orang yang kau telah bagi nikmat. Jawab dia kat surah An-Nisa ayat 69. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak nak jalan Yahudi Nasrani. Nak jauh tu. Apa ayat dia? Surah An-Nisa ayat 69 tu. Wa man yuti'illaha war rasul, wa man yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Apa maksud dia? Mereka itu bersama, bersama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Taala. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Taala. Siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkan sirat jalan orang yang telah kau beri nikmat. Itu ada. Siapa lagi? Sambung. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Itu lah yang ada kat sini. Itulah pengarang ni pandai, dia buat pendek-pendek, kita yang kena cari sendiri. Kau tidak, baca aje lah, kau tak jumpa. Boleh je baca aje. Rupanya ayat Quran tu kena cari kat surah An-Nisa ayat 69. Betul? Minan nabiyyin, daripada nabi, para anbiya. Sebab tu dia tak sebut rasul. Sebenarnya ini adalah terjemahan surah An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-siddiqin. Itu siddiq, tapi dia letak siddiq kat belakang. Tak kisah lah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Betul? Was-salihin. Sebab tu saya tambah satu soleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah siapa? Para nabi, para siddiqin. Siddiq tu benar kan? Orang yang benar, orang yang mati syahid, syuhada, dan orang-orang soleh, was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik ikutan, bukannya Yahudi Nasrani. Tapi Nabi ada sebut juga dalam hadis bahawasanya umat dia ni akan ikut Yahudi Nasrani sampai masuk lubang bewok pun. Masuk lubang bewak pun kita ikut. Kita fikir balik, apa Nabi cakap gitu? Macam mana? Takkan orang kafir masuk lubang bewak kita nak ikut? Kita pun cerdik juga. Kita fikir macam tu, ya ke? Cuba tengok, ada tak orang ikut? Ada. Saya cerita baru ni kan, saya tertengok tak sengaja, tertengok TV yang apa? Yang rancangan-rancangan yang 3 orang kafir tu lah. Survivor tu, yang tu Melayu pun buat. Lepas tu yang tak apa-apa nak sebut, tak kerti dah, lupa dah. Apa semua pakai buat benda, makan benda pelik-pelik, pergi tempat pelik-pelik kan. Apa tangan tu masuk dalam tong satu kotak, apa benda teka gini. Semua orang kafir. Lepas tu pula apa? Rancangan-rancangan yang ada tu lah, rancangan reality ada. Reality betul, rancangan reality tu kafir punya, Yahudi Nasrani lah punya. Nyanyi dia nyanyi tu, kita pun ada nyanyi kita.
Diorang punya American Idol. American tu kat Nasrani ya. Kita Malaysian. Ada, tukar aje. Ada, tiru. Sampaikan masuk lubang biawak. Ya. Sebab saya tengok apa ni cerita. Dia suruh pegang macam ulat kot. Dia masuk dalam tong tu. Tu dah cakap orang kafir asal masuk tong betul dia pegang. Wah, terkejut rupanya tikus. Dia kena pegang, ambil kunci ke ambil ada benda dalam tu. Saya tak kerti apa punya tajuk lah. Ambil, lepas tu dia buat keluar. Tapi masa tu ada 2-3 ekor tikus. Dia perempuan. Itu orang kafir punya. Tapi dia pun buat juga. Benda tu. Tiru kan. Kalau macam tu pun buat, makan benda pelik-pelik. Entah apa-apa lah makan. Macam ni tutup hidung makan. Semua orang kafir. Tiru. Katakanlah peraduan korek lubang biawak, rasanya kita akan buat juga. Apa nama ni? Reality tu lah, reality tu. Cara untuk mengorek lubang biawak dengan betul supaya biawak tak sempat lari. Tengok kita akan buat juga. Cari biawak, tiup. Biar lubang tu makin besar. Tak boleh korek dengan tangan. Ada teknik-teknik cara korek lubang biawak. Kita akan ikut. Sebab Nabi kata umat Islam akan ikut. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang tak peduli pada agama dia sendiri ya. Sedangkan Nabi pakai baju pun tak nak sama dengan dengan Yahudi Nasrani. Cara cukur pun tak nak sama. Nabi kata jangan cukur bukan. Nak cukur habis tak macam mana? Macam itulah. Qazak tu. Saya lupa dah. Macam kalau nak cukur habis. Kalau tidak jangan macam ni. Jangan cukur separuh, simpan separuh. Rambut. Tu orang kafir. Cukur separuh. Tengok, ada tak orang Melayu buat? Berlambak tepi ni. Ronaldo. Ada tepi dua lain dia buat. Lepas tu botak kot ni. Color rambut yang tu, color yang terang tu kan, color yang nak lagi tengok bola. Kan? Sini. Belah sini kuning, belah sini hijau. Negeri mana tak tahu lah. Tengok. Ada. Saya tengok sendiri tu cakap. Macam-macam faham payah, tak cicak, hitam putih. Nak buat tak boleh buat. Takkan nak letak putih sebelah. Tiru. Padahal macam mana nak buang nanti nak semayang, tak tahulah macam mana. Kita tiru. Padahal kita tengok Allah tak cerdiknya. Tak cerdik. Nabi suruh sikat kemas-kemas. Sikat rambut kemas. Nabi sikat. Malah ada riwayat mengatakan Nabi ada sikat sentiasa. Ingat tak? Saya ingat dulu-dulu kalau letak ni panggil mak semat, mak bunga. Padahal tu bagus, sunnah tu. Sentiasa ada sikat. Untuk sikat. Tapi tengok apa orang kafir buat. Pacak. Tiru tak? Darjah 1. Pacak. Tahu tak apa benda tu? Tapi taklah berdosa. Saya tu bukan cerita berdosa, tidak. Tak ada. Nak color rambut tadi tak berdosa. Jangan syarat nak sembahyang nanti buang kalau tak sembahyang tu dosa lain, tak dosa. Bukan nak cerita ni tirunya kita. Bukti tepatnya. Walaupun Fatihah kita baca selalu tak nak jadi Yahudi Nasrani, tak nak serupa langsung. Nabi kata kita akan ikut juga. Tu je. Tak dosa, jangan salah faham, tak dosa pun. Nak pacak nak apa tak dosa. Cuma nak beritahu tiru. Kat sana keluar fashion terus ada kat sini kan. Kat sana keluar fashion apa-apa tu terus ada dah. Terus ada. Nak beritahu memang tiru lah. Kita memang tiru. Macam mana? Kalau tiru benda-benda tak dosa tu okey lagi, macam pacak-pacak tu okey lagi. Dia pakai ada apa? Pomade nama dia. Pomade yang benar lah tu. Cup tu baru dia tahan lama. Dulu yang pakai gel, kami dulu pakai gel aja. Keras saja. Naik motor tak bergerak tu. Tu zaman kami dulu 90-an. Dia tak pakai pomade ni entah apa-apa budak-budak pakai sekarang. Dia boleh buat. Kalau kau tak pakai tu angkat jatuh balik. Tak sampailah dosa. Tapi bimbang takut yang sampai dosa. Adalah yang babak yang lain dosa. Yang tu tak berdosa pun. Cuma nak beritahu tiru. Kita tiru. Sebab kalau nak tengok orang kafir dulu tahun 90-an dah baca-baca lah. Siapa yang dah start baca lah. Dia nampak fresh, dia kata. Nampak macam baru lepas mandi yang fresh. Padahal 3 hari tak mandi. Tapi pacaknya pasal nampak macam fresh. Kita baru sampai kat kita. Tak apalah. Tirulah. Cuma nak beritahu, terimalah hakikat. Kita tiru daripada sana. Tiru. Jadi nak tiru ke tak apalah, nak buat macam mana nak tiru sangat. Jangan yang berdosa. Cukup.
Okey, jadi wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa adalah jawab daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang telah engkau beri nikmat pada mereka, itulah jawab dia. An-Nisa 69. Maka apabila engkau rukuk, maka fikir di dalam diri engkau masa rukuk tu. Maka seolah-olah engkau berkata, seolah-olah je, hai Tuhanku, wahai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diri aku antara hadapanmu dan aku datang dengan diriku yang asi. Yang Rumi tak tulis asi tu apa? Yang derhaka. Asi tu maksiat lah. Asi tu tambah mim kat depan, tambah ta marbutah jadi maksiat. Ain, sad, ya tu kan? Tambah mim kat depan, tambah ya tu ta marbutah jadi maksiat. Itulah dia maksud asi tu. Dia kata derhaka. Boleh lah. Derhaka dengan maksiat tu sama kan? Boleh. Asi. Yalah, sebenarnya maksiat tu bahasa Arab, derhaka tu bahasa Melayu. Jadi yang tepatnya derhaka. Derhaka lah yang tepat. Kalau kita jawab dengan maksiat, asi tu maksiat. Asi tu memang maksiat. Maksiat tu bahasa Arab. Jadi kita nak terjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Jadi derhaka. Betul lah. Betul dah orang buat ni. Okey. Aku datang dengan diriku yang asi. Rendahkan diri tu maksudnya pertama, yang nak buat ni pertama, yang paling penting adalah perasaan. Ni cerita pasal perasaan. Masa rukuk tu, perasaan tu macam rendah, macam tunduk kan tu. Tunduk. Perasaan tu penting. Perasaan hina, perasaan merendah diri, tunduk. Boleh kita kata cara tunduk tu untuk kita faham rendah diri tu macam tunduk dekat raja, sultan. Saya tak tahu, tak pernah hidup sultan. Tengok cerita Piramli. Hantuah tu kan. Hantuah tu tak tahulah macam mana orang jumpa. Tapi masa dia tu dia kena tunduk. Satu lagi, ini saya pernah tu. Dekat mahkamah masuk lambat sikit, kena tunduk dulu. Macam mana tah? Lupa dah pun. Lepas tu duduk. Ataupun nak bangun kena tunduk. Macam mana? Lupa dah. Tapi memang ada. Tunduk tu tunduk hormat tu. Tunduk hormat. Tunduk merendahkan diri. Jadi tunduk tu perbuatan yang kita nak, yang dalam ni perbuatan tu memanglah tunduk. Yang kita nak adalah rasa tu. Macam mana rasa? Kalau ada sultan, raja agung kat depan, kan kita nak pergi, kita tunduk. Macam mana lah? Lalu tunduk tu, tunduk tu bukan tunduk saja-saja, dia ada perasaan dia tu. Macam aku dia orang kecil, dia orang besar. Tu macam tu. Jadi tunduk ni dengan Allah, tunduk macam tu juga. Malah lebih lagi lah, merendah diri. Perasaan tu yang penting. Tak ada perasaan, jadi rukuk je lah. Kalau ada perasaan, baru sempurna. Dan tunduk tu pula bukan semata-mata tunduk hormat, tunduk takut buat maksiat, derhaka. Maknanya mungkin kita akan dibicarakan hari ni, hari penggulungan dekat mahkamah. Penggulungan. Maksudnya masuk mahkamah tu last sekali, dia punya apa, yang terakhir sekali, ada peguam dia akan bagi yang powernya. Yang terakhir penggulungan tu. Jadi bila kita masuk tu, cara kita tunduk dengan hakim tu pun dah lain lah. Tunduk nak bagi tahu ni, silap-silap, aku jatuh hukum apa ni. Hormat tu. Kerana salah. Ni cerita salah, dia salah ni. Bukan dia tak salah. Kalau dia tak salah, tak rasa tunduk tu tunduk. Bukan rasa, tak rasa kalau tak salah. Aku memang tak salah. Ini mahkamah. Mahkamah dia akan jatuhkan yang benar. Jadi aku tunduk sebab hormat. Tapi salah dia? Tak ada salah dalam hati. Yang ni dia pun salah. Sama ada penjara 20 tahun sebat 6 kali, ataupun turun section penjara 3 tahun sebat 2 kali. Dekat situ. Jadi maknanya salah, jadi dia kena macam mana tu? Rasa bersalah tu. Kena kata rasa bersalah. Kerana dia kata kat sini, kepadamu dan mengikut diriku yang banyak jenayah. Yang banyak jenayah bagi uzmah. Bagi uzmah. Azim lah tu. Subhana rabbil azim. Agung boleh lah juga kita agung. Kebesaran boleh juga. Okey. Jadi dan mengikut diriku yang banyak jenayah bagi azamah, bagi keagungan kau. Sebab dia besar, dia nak hukum kita. Jadi kita takut tu lah. Takut sebab kita buat jenayah, kita buat salah.
Kita orang-orang yang bersalah. Jadi kat sini kita faham, setiap orang ni, dia bukan orang tertentu je. Kita dapat faham, tak boleh kita rasa aku tak ada dosa hari ni. Tak boleh. Bila dia kata aku tak ada dosa hari ni, dosa dah. Dosa tasawuf dia panggil. Bukan dosa pekah. Dosa pekah selagi tak buat. Dosa hati. Hari ni tak buat dosa hari ni. Okey, dah dosa dah. Apa dosa apa? Dosa fikir tak buat dosa. Dia tak boleh. Dia kena sentiasa berdosa. Itu hati lah. Tapi bukan dosa yang tengok buat kan. Itu dosa luaran. Dosa zahir. Ini cerita batin. Rasa je tak berdosa, telah berdosa. Rasa je berdosa, automatik jadi takut, automatik jadi hamba. Dia tak boleh rasa tak berdosa. Tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh rasa tidak berdosa. Rasa je. Tapi kita tak boleh buat dosa. Itu zahir. Buat dosa tak boleh. Maknanya kita jangan buat dosa. Buat zahir. Jangan buat dosa. Tapi rasa tak boleh. Rasa tak berdosa. Teruk tak? Apa macam bahas sekali lalu adil lah. Macam teruk lah. Dosa zahir, dosa tak bagi buat. Tapi hati pula tak boleh rasa tak berdosa. Kena rasa berdosa. Teruk lah. Habis tu kita ni apa? Kan. Kita ni apa? Dah lah tak boleh buat dosa. Lepas tu kena rasa berdosa. Kalau buat dosa, rasa berdosa, okey lah. Tapi tak boleh. Tak boleh buat dosa, rasa kena berdosa. Rasa hati kena berdosa aja. Maksiat, dosa aja. Teruk macam tu. Habis kita ni apa nilainya? Tak ada nilai kita ni. Memang pun. Kat situ kita nak, aku tak ada nilai rupanya. Lah, selama ni rasa ada nilai je. Kalau ada nilai, apa yang kita punya? Kalau kita ada nilai, apa kita punya? Mata bukan kita punya. Kening bukan kita punya. Kening kita punya? Tak. Kalau kita punya kening, balik ni pergi cukur. Boleh tak? Berdosa kan? Haram kan cukur kening? Aku punya, suka hati aku lah. Haram. Orang perempuan, orang lelaki, cukur kening punya haram. Kalau kita punya kening, balik boleh cukur lah. Nak buat apa, buat lah. Tapi tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Ambil pisau, tak jari, kepak. Terkulai, hilang sikit ni. Tak kisahlah berani tak berani, nak cerita tu. Jatuh, pup, ambil, buang, berdarah-darah. Apa hukum? Boleh tak? Tak boleh weh. Jari aku suka hati aku. Tak boleh dengan masuk berdosa. Rupanya tak adalah aku, tak adalah. Bahasa yang bagi pinjaman lah semua ni. Ya. Semua amanah. Sebab tu semua amanah. Kalau tidak, jadi kita kan tak ada nilai pun. Dah lah kita tak boleh buat dosa. Dan kita sentiasa kena rasa kita berdosa. Teruknya kita ni. Tahu pun. Mula lama-lama dia rendah diri. Ketika rukuk lagi rendah rasa. Tengah rukuk. Mudah-mudahan engkau ampunilah aku. Mudah-mudahan kau ampunilah aku. Dan dibacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim dan maula yang karim dan maula yang karim. Dan maula yang karim. Kan maula apa? Maula tu tuan. Maulana lah. Na tu kami. Maula asalnya. Maulana tu tuan kami. Tuan. Panggilan kita panggil tuan kan. Maulana sama tu. Na tu kami, jadi tuan kami sama je. Itu Maulana, tu tuan kami, tuan. Encik boleh juga kot. Tapi tak cetak sesuai je, encik, tuan lah. Tu Maulana, tu Maula. Kita ada kita punya nasyid tu kan. Maula ya salli wa sallim. Biasa dengar kan. Maula ya salli wa sallim, Nabi lah tu. Tuan Nabi. Yalah Nabi tu macam tuan kita. Sayyidina samalah, Maula samalah. Bila kita baca Maula, kita ingat benda lain pula. Kita sebut Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, Maula sallallahu alaihi wasallam sama je. Sama dengan maksud Sayyidina ketua, Maula tuan, lebih kurang sama. Yang karim tu mulia lah. Yang karim tu mulia. Jadi merendah diri, dia suruh baca, settle. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal. Maksudnya angkat kepala nak pergi i'tidal. Ketika dalam perjalanan tu dan mengucap sami'allahu liman hamidah, telah maksud sami'allahu liman hamidah sebenarnya macam ni tau. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Bukan maksud maha suci Tuhanku, aku merendahkan diri aku bagi Tuhan yang azim, bukan. Maksudnya subhan maha suci Rabbia, maha suci Allah, maha suci Tuhanku. Betul dah tu. Azim wa bihamdih,
yang maha besar, yang maha agung dan kepujian. Tapi nak rasa tu yang macam ni. Ini cerita rasa, ini bukan cerita terjemahan. Kalau terjemahan bukan. Ni maksudnya kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, rasa rendah diri. Dia nak cerita rasa ni. Bukan nak cerita terjemahan. Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar sesiapa yang memuji dia. Itu maksud. Itu dia punya terjemahan daripada sami Allahu liman hamidah. Habis nak rasa apa? Allah telah mendengar orang yang memuji. Macam tu. Sami Allah. Kita memang tak rasa apa, tapi dia suruh rasalah. Rukuk sami Allah liman hamidah. Kita rasa apa? Mana ada rasa apa-apa? Apa kita cuba nak faham maksud? Allah telah mendengar orang-orang. Allah telah mendengar Allah sesiapa yang memuji dia. Tak rasa apa pun, apa benda. Yang nak rasa ni telah mengampuni. Sebab tu kata makna. Dia bukan maksud ataupun dia bukan apa? Terjemahan. Erti, dia bukan erti. Kalau erti, ya, sami Allah liman hamidah, ertinya telah mendengar Allah, Allah telah mendengar atau telah mendengar Allah sesiapa yang memuji dia. Itu erti, ini makna. Makna tu kalau kita boleh kata maksud lah, yang dikendaki, yang nak kena faham. Kalau dalam bab ni nak kena rasa. Telah mengampuni Allah, Allah telah mengampuni Allah bagi orang yang mengesakanlah dia dan mengerjakan taat akan dia. Itu yang kita nak rasa. Itu yang nak rasa. Masa sebut sami Allah mahamidah, Allah telah mengampunkan orang yang mengesakan Allah, dan Allah yang taat, Allah telah mengampunkan mereka ketika sami Allah liman hamidah. Dan masuk mengampunkan ni pula juga, mengampunkan juga adalah mengampunkan dosa-dosa kecil ia juga. Kerana ketika kita rukuk, semua dosa-dosa kecil kita malaikat bubuh atas belakang kita. Bubuh. Banyak ni bukit sami Allah mahamidah berterabur jatuh, dengan maksud diampunkan dosa kecil. Dosa kecil bukan dosa besar. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamd. Kemudian mengucapkan tu kemudian ketika i'tidal, zikir i'tidal, Rabbana lakal hamd, dengan sir, dengan perlahan. Macam mana kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kadar tu kita slow je kan. Macam tu juga Rabbana lakal hamd. Macam tu juga kadar sama dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbi fili warhamni, at-tahiyyah. Semua tu sama. Allahu akbar kabira, wajjahtu, semua tu sama. Sama kadar kekuatan. Rabbana lakal hamd. Sebab tu yang buat kat Mekah tu kan. Kat Mekah kan kuat. Rabbana lakal hamd. Mungkinlah, saya tak tahulah, mungkin mazhab Hanbali boleh kuat-kuat kot. Mungkin. Sebab sana mazhab Hanbali kan, mazhab Syafi'i tak. Rabbana lakal hamd tu slow tu macam mana subhana rabbil a'la, macam itulah Rabbana lakal hamd, dia punya kekuatan. Tapi sami Allah al-mahmidah kuat, jahar kuat. Dia yang apa, mubaligh tu kan, yang bising, yang suara kuat dekat belakang imam tu kan, dua-dua kan. Sami Allah liman, tak, dia tak ada sami Allah mahmidah, dia Rabbana saja tak. Dia mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tidak, sami Allah mahmidah makmum pun sunat sekali, Rabbana lakal hamd makmum pun sunat sekali, imam pun semua sunat sama-sama. Sami Allah mahmidah, Rabbana lakal hamd sunat bagi imam dan makmum. Dia tak, dia jawab bila Nabi kata, imam kata sami Allah liman hamidah, makmum jawab Rabbana lakal hamd. Tapi jawab tu slow, tapi dia jawab kuat. Tak tahulah, mungkinlah ada kot. Kalau kita nak cuba tiru Mekah, janganlah buat yang tu. Sebab Rabbana lakal hamd. Lakal ke walakal lah. Sebab dia ada dua riwayat. Satu lakal ke walakal lah, perasan. Ada Allahumma Rabbana kan. Macam-macam lah riwayat-riwayat lain, tak ada masalah. Cuma yang kuat slow tu. Dia baca slow aja. Sebab tu kalau macam sami Allah al-mahmidah telah mengampuni Allah. Tapi kalau Rabbana lakal hamd, Tuhan kami, bagimu segala kepujian kerana engkau yang memberi taufik akan kami bagi ini sembahyang. Macam biasalah kalau kita dah faham, Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, bagimu segala kepujian. Itu Rabbana lakal hamd. Kerana engkau, kerana ni tak ada dalam tu, tapi kita nak rasa macam tu lah. Kerana engkau yang memberi taufik akan kami bagi ini sembahyang. Engkau yang bagi taufik, kekuatan kan. Taufik kan dah banyak kali sebut kan. Petrol. Engkau yang bagi boleh gerak aku ni. Tak ada petrol, tak boleh gerak. Engkau yang bagi kekuatan tu pada aku, ring tu pada aku untuk aku gerak. Itu taufik. Akan bagi ini sembahyang. Syukur banyak-banyak, kepujian bagimu. Kemudian maka engkau sujud.
Sujudlah. Maknanya aku cenderungkan, maksud sujud tu, makna sujud tu, rasa sujud tu. Aku cenderungkan diri aku, cenderung tu tunduk bawah lah, tunduk. Cenderungkan diriku dengan zalil. Kejap, mana ya Rumi ya? Mana zalil? Dalil. Tak ada. Tidak. Yang ini dalil ni betul. Saya pernah dengar juga seorang dua ustaz ngajar kata dalil. Mungkin dia ambil dengan guru dia gitu. Sebab dalam kitab kalau yang Rumi cuba tengok betul-betul. Cuba tengok mana? Okey, bagimu kepujian dan engkau memberi taufik akan dia, bagi kemudian maka engkau sujud, maknanya aku cenderungkan diriku dengan dalil tu kan. Ini zalil, ada titik. Dia guru masing-masing Zalil. Zalil tu maksudnya hina. Kalau yang tu biru, warna biru yang Rumi tu. Warna apa? Tengok. Itu apa? Dalil juga. Dalil lah. Dalil adalah saya dengar seorang dua. Tapi kami terima dulu zalil. Ada titik lah. Zalil tu maksud hina. Okey, cuba kita tengok dari segi sebab titik dia hilang. Ketika duk pusing, tak cukup dakwat. Kan kena tambah dakwat. Ni zaman dulu punya pusing Kalau dia masuk ke dalam komputer baru dia jadi yang baru boleh print clear tu. Kalau macam ni main pusing gitu tu. Saya pernah tengok Saya pernah buat kena habis tangan-tangan dakwat. Kuk laju sikit, piu, dia merecik. Tu tiba-tiba titik terlebih tu. Saya pernah buat benda tu dulu. Lama dah lah. Jadi sebenarnya tak ada titik. Zalil, zalil maksudnya kehinaan. Okey, cuba kita tengok zalil dengan dalil. Mana yang lagi sesuai? Zalil tu maksud kehinaan, hina. Dalil tu maksud dalil lah. Dalil lah. Dalil bukti kan, dalil. Okey. Tengok. Kalau kita ambil dalil maknanya kemudian maka engkau sujud. Bila sujud maknanya aku cenderungkan, aku tundukkan. Cenderung tu maksudnya tunduk sujud tu lah. Diriku dengan dalil. Apa? Macam tak kena kan? Dan menyerahkan diriku kepadamu. Tak apalah menyerahkan diri, tapi dalil. Dengan dalil. Cuba harmoni kan, boleh tak? Dengan dalil. Aku cenderungkan diriku dengan dalil. Tak boleh pergi. Tak lagi. Tak lagi. Dia zalil. Zal jalali wal ikram. Tu sama tu. Zul jalali wal ikram kan. Dia hina. Zalil tu hina ataupun kita masuk hina. Jadi yang sesuai dengan ayat adalah zalil, bukan dalil. Kalau yang Rumi memang tak nampak apa, yang Jawi nampak sebab dia dal tak ada titik, tambah titik. Nampak terus okay. Jadi aku cenderungkan diriku dengan zalil, dengan kehinaan. Zalil, dan menyerahkan diriku kepadamu. Maka tadi rukuk, ini sujud lagilah hina. Engkau yang mempunyai karam apa? Kemurahan. Karam ni bukan mulia. Karam ni bukan murah, mulia. Tapi mungkin boleh lah kot sekali kot. Karam ni mulia. Karim mulia. Mulia dia murah. Boleh sekali lah. Tak jauh beza. Engkau yang mempunyai karam dan ampun, dan kau mempunyai keampunan untuk diampunkan. Itu rasa. Jadi Rabbana lakal hamd, hinakan diri, tunduk, sujud dengan hina, menyerahkan diri macam hamba. Macam hamba. Memang hamba pun, bukan macam lagi. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, Allah. Sampai habis kat tahiyat lah. Saya ada satu lagi program. Boleh join dengan Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, JPN, dengan BSN, Bank Simpanan Nasional. Pukul 9. Jadi ngelah ni. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap, baca apa? Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'afani. Banyak riwayat, ada tukar-tukar riwayat, tapi lebih kurang sama. Ada tambah-tambahan beberapa kalimah kan. Ampunkan aku, Rabbighfirli, ampunkan aku hai Tuhanku. Warhamni, akan kesalahanku. Bila sebut ampun kesalahan lah.
warhamni, kasihani boleh juga. Rahmati lah kan, rahmat, kasihan boleh. Kasihani olehmu akan hambamu yang khati'ah. Rumi apa? Khati'ah, bersalah. Betul, tepat lah tu, khati'ah. Khati'ah ni salah, okey. Akan hambamu yang khati'ah, yang salah, yang banyak salah. Okey, ampun saya yang banyak salah. Itu baru warhamni. Lepas tu, dan beri rezeki kan. Beri rezeki kan, bagi rezeki lah. Warzuqni, bagi rezeki kat aku. Olehmu, okey, akan daku. Okey, minta Allah bagi rezeki kan. Wajburni, dan jabar dhaifku. Wajib ni apa? Aljebra. Tu lah, wajburni, aljebra. Aljebra maksud apa? Saya belajar aljebra. Maksudnya bukan maksud tu kiraan. Aljebra ni maksud ni jabar ni tampung, boleh juga tampung, tutup, tampungkan, koyak, tampung, jabar. Lepas tu dipanggil jika tinggal sunat abad, sunat jabar dengan sujud sahwi. Apa tu? Sunat ditutup, boleh tak tutup, tampung. Jadi jabarkan dhaifku, apa? Tutupkan kelemahanku, tampungkan kelemahanku, itulah. Jabar. Jadi kalau kata aljebra tu, kalau orang pandai betul-betul, oh aljebra ni, dia tahu, oh patut pun nama aljebra. Ingatkan bunyi macam orang putih pandai, rupanya daripada asal Arab tu, aljebra tu. Dan tunjuki akan daku, apa ni, tunjuki akan daku jalan yang sebenar. Mana? Tu kat mana? Dan tunjuki daku jalan yang sebenarnya. Maknanya dia termasuk dalam wajbur ni ya? Kekurangan aku, dhaif aku, kau tutup dan tunjuk aku jalan yang sebenar. Sebab bila dhaif mesti jalan salah. Dia sekali gitu. Itu yang kita nak faham daripada ni tu. Kalau kita hanya faham terjemahan, tak jadi. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, rahmati aku. Warzuqni, bagi aku rezeki. Wajburni, tampungkan aku. Jabarkan aku. Itu yang tak boleh nak faham kan. Wa'afini, sihatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Tapi yang nak faham, bila sebut Rabbighfirli, ampunkan aku, dengan kena faham, ampunkan kesalahan aku. Itu yang nak faham. Yang ni cuma untuk kita faham. Kalau kita hanya belajar hafal terjemahan, tak jadi, takkan dapat punya perasaan macam ni. Jadi ya Allah ampunkan aku, ampun apa? Kesalahan, kan? Dan pula tu, dan kasihani olehmu akan hambamu yang khati'ah, aku banyak salah. Tak ada pun, minta ampun aja. Tapi kena rasalah banyak buat salah. Lepas tu warhamni, betul, warzuqni, bagi rezeki. Olehmu akan daku, dengan maksud bagi aku rezeki. Engkau je yang boleh bagi rezeki kat aku. Tu lebih sikit, faham lebih sikit. Kalau bagi rezekikan aku, boleh, tapi yang cantik lagi, nak dapat faham sungguh, rezekikan aku dengan maksud engkau yang bagi aku rezeki. Kan dia lain sikit tu, ada rasa sikit. Wajburni, kau jabarkan dhaif, kau tampungkan kelemahan aku. Tak dapat lagi dia punya rasa. Nak rasa dia, kalau aku ada kurang macam-macam menyebabkan aku salah jalan, jadi kau tunjukkan aku jalan yang sebenar. Tu kata. Dan afiat akan daku. Tak apalah, sihatkanlah, afiat, sihatkan. Dan maafkan akan aku, ampunkan. Ampun, sebab dia maafkan aku ni, ampun, dia sama dengan ampunkan aku kesalahan tu, Rabbighfirli. Sama je dua tu. Jadi wa'fu anni. Maka bila kau duduk tasyahud, akan datang. Takut tak boleh, tak sempat. Duduk tasyahud nombor 11. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maknanya kurang-kurang masuk juga muka surat 16. Jadi ya. Balik juga. Ingat senang kami dulu, Allah penatnya. Bila lah Tok Guru nak suruh balik, dah hancur dah aku punya ketan. Dah buruk dah. Mana tadi kena dan afiatkan aku, dan maafkan daripada apabila engkau duduk, dan apabila engkau duduk, dan maafkan daripada aku, maka apabila engkau duduk. Translate tak rasa sampai? Boleh. Masa kita translate tu tak rasa pun. Daripada tak tahu langsung, okey. Kalau dari segi kata nak dibandingkan, tak faham baca bodoh-bodoh gitu, tak faham apa, dengan baca terjemahan, baik terjemahan. Baik jugalah ada terjemahan tu. Tapi terjemahan tu kalau kata satu ayat mungkin faham 30, 40, 50% je. Yang lain tak sampai pun. Tapi yang maksimum macam tadi makna. Tapi daripada
makna dengan terjemahan baik makna daripada terjemahan dengan langsung tak tahu baik terjemahan. Macam tu boleh lah, dia punya tahap tu boleh lah. Jangan kata oh tak tahu makna, sebab tak tahu makna dengan terjemahan aku tak nak. Rugi juga. Terjemahan dah tak tahu makna, apa yang nak rasa tak tahu, terjemahan pun bantai lah. Ada juga ada benda-benda simple boleh faham kan, ampunkan aku takkan tak boleh faham kot. Dia ada benda-benda yang tu je. Jadi sebab tu kata boleh lah, cuma tak kelengkap. Sebab tu ni kesempurnaan. Wallahu a'lam. Allah, kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanallah lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.